Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 18 Mei 2021. Jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort dan Tenem yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 72 orang setakat 9 malam tadi. Ia berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu menyebabkan air sungai melimpah dan mengakibatkan beberapa jalan serta kampung dinaiki air. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, jumlah penduduk dipindahkan ke PPS Dewan Muhammad Don Banir meningkat kepada 46 orang melibatkan 12 ketua isi rumah KIR dari 45 buah kampung. Sebanyak 6 sekolah terjejas banjir di daerah itu iaitu Sekolah Agama Negeri Limbawang, Sekolah Kebangsaan SK Lago, SK Swasa, SK Bangkalalak, SK Jabang dan Sekolah Menengah Saint Paul. 4 jalan di daerah Beaufort terputus hubungan dan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan iaitu Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Balibata, Jalan Simpang 4, Chan Furniture dan Jalan Kampung Kangsa. Sementara itu di Tenem, jumlah mangsa yang berada di PPS Rumah Kebudayaan Kalangkanar kekal 26 orang melibatkan 5 KIR dari 11 buah kampung. 2 sekolah di daerah berkenaan turut terjejas banjir iaitu SK Kalangkanar dan SK Inubai. Kebajikan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir Beaufort mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk wakil rakyat di kawasan berkenaan. Ini bagi memastikan keperluan penduduk terjejas mencukupi selain kesihatan dan keselamatan terjaga. Adun Lumadan Roslan Muharam berkata kerja berpasukan antara agensi keselamatan dan pejabat daerah memudahkan lagi urusan membantu penduduk Beaufort yang terlibat banjir. Kita melihat kebajikan yang telah pun ditempatkan dalam PPS ini saya nampak sangat baik, terkawal. Ada kemungkinan gelombang banjir ini akan berterusan. Kita perlu bersiap siaga daripada sekarang. Semoga dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kita perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ruslan ditemui pemberita selepas melawat penduduk terjejas banjir di PPS Don Banir Beaufort. Sementara itu, agensi-agensi keselamatan sentiasa bekerjasama di antara satu dengan yang lain. Atas kapasiti yang orang bilang kritikal, kita terpaksa keluar. Dan alhamdulillah semua agensi pun ada di Dewan ini untuk bagi kerjasama dan sentiasa bersiap siagalah. Sekiranya memerlukan bantuan daripada ATM dari segi kenderaan untuk membawa mangsa-mangsa ke pusat banjir ini. Kita akan membuat tempahan makan minum bermula sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam kepada semua mangsa yang terlibat. Dan kita juga membuat pengagihan barang-barang keperluan seperti bantas, selimut tilam dan juga keperluan peribadi. Dalam lawatan tersebut, Roslan menyampaikan sumbangan wang tunai bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir dan beramah mesra dengan petugas Barisan Hadapan selain turut menyumbang 2 buah sampan fiber kepada 2 kampung. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah stabil dan fokus untuk membangunkan negeri ini. Katanya kabar angin kononnya berlaku peralihan kuasa di Sabah adalah satu propaganda politik. Datuk Haji Ji menegaskan ia hanya satu propaganda yang dimainkan pihak tertentu dengan niat mengelirukan rakyat atau cuba merosakkan perpaduan dalam kalangan parti GRS. Saya tidaklah menumpu perhatian kepada isu-isu seumpama ini kerana hari ini pun kita baca Setiausaha Agung PBS telah pun membuat penafian mengenai perkara ini. Kita sekarang memberi tumpuan kepada pembangunan rakyat. Jadi saya berharap rakyat tidak akan terpengaruh dengan isu-isu yang dimainkan ini. Datuk Haji Ji menjelaskannya kepada media ketika ditemui di Putatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri membenarkan penduduk yang terlibat kebakaran di Kampung Meruntum Lokawi Putatan untuk mendirikan semula rumah mereka di kawasan itu kerana ia merupakan tanah kerajaan. Bercakap kepada pemberita, Datuk Haji Ji berkata pegawai daerah akan diminta untuk memastikan pembinaan semula rumah dibuat secara teratur dan baik. Ianya juga akan dipantau oleh wakil rakyat di kawasan ini. Mereka yang
menjadi mangsa sahaja dibenarkan untuk membina rumah di kawasan tersebut. Dato' Haji ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada 20 ketua isi rumah yang terjejas kebakaran di Kampung Meruntum Lokawi, Putatan. Turut menyampaikan sumbangan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Selesai menyampaikan bantuan, Dato' Haji melawat kawasan kebakaran tersebut yang mengakibatkan 45 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam kejadian kebakaran petang Sabtu lalu yang memusnahkan 35 buah rumah. Sementara itu, ibu bapa dan pelajar yang terlibat dalam kebakaran itu menyatakan kesukaran mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah disebabkan bahan pembelajaran yang turut musnah terbakar ditambah kesusahan yang dialami sekarang. Saya minta maaf sebab tidak dapat menjalankan PDPR sebab buku semua terbakar sudah. Ya, terbakar sudah semua lenyap, lagi pun baju sekolah termasuk adik-adik saya. Bakarlah semua lenyap. Kami mempunyai kesukaran untuk menyediakan bahan bantu mengajar lah. Contohnya apa yang diperlukan oleh cikgu tu mungkin agak terhad lah buat masa sekarang habis kesibukan dalam mengurus bencana alam rumah saya yang terbakar. Sekarang ni beginilah keadaan kami, dia barang sekolah semua hangus. Dia punya soalan yang PDPR tu kan, cikgu ada bagi sebelum tu tidak juga, terbakar juga. Aset sekolah, baju sekolah semua terbakar. Parti Solidariti Tanah Air Kusta mengusulkan beberapa perkara yang perlu diambil perhatian Kerajaan Persekutuan. Presiden STAR yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, antaranya Perjanjian Malaysia 1963 MA63, hak-hak kewangan Sabah serta kuasa perikanan dalam perairan Sabah. Satu daripadanya ialah pembayaran ekspor teks terhadap petroleum 10% dan yang belum pernah dibayar walaupun di dalam perlembagaan. Kedua, isu kuasa perikanan di dalam perairan Sabah di mana kita menuntut supaya dikembalikan kuasa perairan ini kepada Sabah. Datuk Jeffrey berkata demikian ketika ditemui RTM dalam mesyuarat agung 3 tahunan pertama bahagian Tambunan. Katanya perkara yang diusulkan itu demi pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi rakyat. Justru beliau yakin Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mempertimbangkan tuntutan tersebut. Seterusnya, perkembangan kes jangkitan COVID-19. Sabah mencatatkan 60 kes jangkitan baharu, 2 kluster baharu dan 1 kematian di daerah Keningau semalam. Daerah Tawau mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 22 kes, diikuti daerah Kota Kinabalu 8 kes dan Semporna 8 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan berkata, seramai 104 pesakit sembuh dan 530 pesakit sedang menerima rawatan. 2 kluster baharu semalam iaitu kluster Sungai Langgas di Kunak dan kluster Jalan Imam Jalilul di Tawau. Kluster Sungai Langgas di Kunak melibatkan komuniti di Kampung Langgas. Kes indeks merupakan anak perempuan kepada Imam Masjid Al-Mansyah yang disahkan positif selepas menjalani saringan bergejala di Hospital Kunak pada 4 Mei. Kes indeks dipercayai mendapat jangkitan daripada bapanya yang telah merebak kepada jemaah lain menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 19 kes. Manakala kluster Jalan Imam Jalilul di Tawau mula dikesan apabila kes indeks iaitu guru lelaki di SK Pasir Putih dan tinggal di kuartus SMK Pasir Putih menjalani saringan bergejala pada 7 Mei. Berdasarkan maklumat awal, kes indeks dipercayai mendapat jangkitan ketika berbuka puasa di rumah abangnya di Jalan Imam Jalilul Tanjung Batu Darat atau berkemungkinan berlaku ketika menunaikan solat tarawih setiap hari di Masjid Jidin. Kluster Jalan Imam Jalilul mencatat jumlah kumulatif 11 kes. Dalam perkembangan sama, Kota Kinabalu mencatatkan kes aktif positif COVID-19 tertinggi di Sabah iaitu sebanyak 189, diikuti Tawau 178 dan Kelabakan 170 kes aktif. Berdasarkan infografik Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Christina Rundi, 2 daerah yang hanya mencatat 1 kes aktif iaitu Kota Marudu dan Sipitang. 8 daerah zon hijau iaitu Kuala Penyu, Tambunan, Nabawan, Tongot, Kudat, Pitas, Beluran dan Telupit. Sementara itu, seramai 2,719 orang masih menjalani kuarantin di rumah dan 729 orang di pusat kuarantin seluruh Sabah. Dalam tempoh 421 hari menghadapi pandemik COVID-19, Sabah merekodkan 59,409 kes COVID-19, 450 kematian dan 214 kluster.
Menderma darah demi kesihatan juga untuk menyelamatkan nyawa insan lain yang memerlukan pemindahan darah. Prinsip itu menjadi pendorong salah seorang penderma Rafidi Ismail, 51 tahun yang sudah menderma darah sebanyak 47 kali. Mula menderma darah sejak 26 tahun lalu, Rafidi menunaikan tanggungjawab sebagai penderma antara 3 hingga 4 kali setahun. Inilah sumbangan kita untuk sesama insan. Memang saya galakkanlah. First, derma tu memang ada terasa pening sikit. Tapi lama-lama dah frequent. Bila frequent, regular kita donate blood, dia automatik dengan lagi bagus untuk tubuh badan kita. Rafidi ditemui RTM dalam program derma darah bertemakan Borderless Secret Keamatan, anjuran Sabah Amnesty Blood Organisation ABO dengan kerjasama Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di salah sebuah kompleks beli belah di Kota Kinabalu. Kali ini Rafidi hadir bersama ahli keluarganya untuk menjayakan kempen berkonsepkan maraton yang berlangsung selama 7 minggu hingga 26 Mei ini. Kami punya penganjuran derma darah ni yang sebenarnya pada sekarang ini adalah selama 7 minggu, iaitu kita bersebenakan pada masa bulan keamatan ni, di mana ialah adalah satu daripada pengorbanan kita sebagai masyarakat. Jadi pengorbanan itu adalah kita macam menderma darah, jadi kita berkorban untuk orang lain. Mungkin kali ini kita tolong orang, lain kali mantau kita perlukan darah, so ada orang tolong kita lah. Konsep derma darah maraton ini bertujuan memberi peluang kepada masyarakat memilih masa yang sesuai untuk tampil menderma darah. Ia sekaligus diharap dapat meningkatkan pemahaman orang ramai mengenai kebaikan dan manfaat aktiviti menderma darah. Program ini menyasarkan kutipan 7,000 pen darah dengan anggaran 30 pen darah sehari. Sekian berita pagi Sabah, terus patuhi SOP musim perayaan, elak penularan jangkitan COVID-19, kita jaga kita. Saya Sharon Raymond, salam hormat.